Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam program kuliah tajwid umum kita. Dan insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita pada hari ini kepada tajuk yang seterusnya insya-Allah. Jika kita lihat pada tajuk yang terakhir, kita masuk iaitu kita telah masuk pada tajuk makhraj huruf. Dan pada pengajian yang terakhirnya itu saya telah ceritakan belaka apa itu yang dimaksudkan dengan makhraj huruf, pengertian dia apa benda dari segi bahasa dan juga istilah. Begitu juga saya telah terangkan juga ada dua kaedah yang ulama telah tetapkan ataupun beritahu kepada kita bagaimanakah cara untuk kita mengetahui makhraj sesuatu huruf ataupun di manakah keluarnya bunyi sesuatu huruf itu. Ada ulama telah sediakan caranya. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita. Setelah kita masuk kepada pengenalan, kita masuk kepada orang kata pecahan makhraj huruf ini. Ulama mengatakan makhraj huruf ini terbahagi kepada 5 pembahagian yang umum. Dia ada 2, umum dan juga khas. Tapi sekarang ni kita fokus kepada yang umum. Ulama telah bahagikan makhraj huruf kepada 5 yang umum. Seperti mana saya telah sediakan slide saya pada hari ini insya-Allah, iaitu pertamanya disebut sebagai rongga hidung, rongga mulut dan juga rongga kerongkong ataupun dikenali dalam bahasa Arab sebagai makhraj al-jawf. Dan yang kedua ialah makhraj al-khalqu ataupun makhraj halqum. Yang ketiga ialah makhraj al-lisan ataupun makhraj lidah. Yang keempat adalah makhraj asy-syafatan. Ada orang sebut syafatain. Yang kedua itu bermasuk kedua-dua bibir, tempat keluar daripada kedua-dua bibir. Dan yang kelimanya ialah makhraj al-khayshum ataupun makhraj hidung. Jadi kelima-lima ini merupakan pembahagian yang umum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Macam mana ulama boleh menetapkan kelima-lima anggota ini sahaja yang terlibat? Dia syarah yang panjang tentang perkara ini. Itu pun masih lagi ada khilaf di kalangan ulama. Jadi kelima-lima ini kita akan fokus satu persatu. Sebab dalam tajuk makhraj huruf ini kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa, laju sangat, nak cepat habis tajuk. Kerana apa? Kerana tajuk ini merupakan tajuk yang besar dan juga tajuk yang sedikit berat. Dia berpartner dengan satu tajuk selepas ini iaitu tajuk sifatul huruf, iaitu sifat huruf. Jadi insya-Allah pada hari ini kita masuk kepada makhraj yang pertama, iaitu makhraj huruf al-jawf. Al-jawf ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai rongga kerongkong dan juga rongga mulut. Tapi fokusnya hanya pada satu benda saja, iaitu pada ruang rongga tersebut. Jadi saya pun ada sentuh juga pada pelajaran yang lalu tentang makhraj al-jawf ini. Tapi kita ulang sedikit, iaitu apa itu al-jawf. Jadi kata ulama, al-jawf itu bermaksud rongga. Rongga ni kenapa? Rongga ni adalah satu ruang yang mempunyai kosong, tidak ada jisim padanya. Dia kosong, satu ruang udara sahaja. Iaitu rongga atau ruang kosong di antara kerongkong dan mulut. Jadi bila sebut al-jawf, dia menceritakan tentang rongga ataupun ruang kosong di antara kerongkong kita ini dan juga mulut. Sebab kalau kita tengok balik mulut kita ini, bukanlah anggota lidah kita memenuhi keseluruhan dalam mulut kita, tidak. Bahkan dia ada rongga yang kosong. Rongga udara keluar dan masuk. Itulah yang kita sebut sebagai rongga. Begitu juga di kerongkong. Kerongkong dari segi mata kasarnya kita tidak nampak ruang ni yang di mana. Tetapi menurut kajian saintifik, pakai kamera masuk dalam kerongkong, kita akan nampak dia ada ruang yang kosong yang mana membenarkan udara keluar dan masuk dan juga makanan maupun minuman boleh masuk melalui rongga tersebut. Tidaklah kata bila kita sebut kerongkong ataupun leher kita ini ruang apa kata
tengkorak, atau bukan tengkorak, orang kata tulang leher itu memenuhi segala ruang dalam leher kita, tidak. Bahkan dia ada sedikit ruang, iaitu ruang yang kosong. Itulah dinamakan sebagai rongga. Dan datang daripada makhraj al-jawf ini terdapat 3 huruf yang terlibat sahaja. Yang mana 3 huruf ini merupakan huruf yang disebut sebagai huruf mat, iaitu alif, waw dan ya mat. Yang mana alif dan waw, ya mat ini lebih, orang kata dari segi fizikalnya dikenali sebagai huruf yang tidak ada apa-apa baris padanya. Huruf yang kosong. Ada alif, waw, ya, tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris mati, tak ada tanda bulat padanya. Dia kosong sahaja. Yang inilah kita namakan dia sebagai huruf mat. Alif, waw dan ya. Yang mana yang tidak berbaris, dikenali sebagai huruf mat. Jadi kita lihat pada skrin kita, makhraj al-jawf dari segi gambar yang diberikan itu, kita nampak ada ruang udara di situ ataupun ruang kosong. Itulah yang dinamakan sebagai rongga, iaitu al-jawf. Tapi pada kerongkong tu dia tak orang kata tak lukis di situ di manakah ruang rongga di kerongkong. Tapi sebenarnya dia datang daripada tempat yang sama. Itu merupakan laluan bagi ruang rongga kita. Laluan untuk udara masuk dan keluar. Kalau tanpa ada ruang rongga ni, macam mana udara yang kita bernafas ni nak masuk? Mesti ada tempat laluan dia. Jadi mustahil lah bagi orang ni nak bernafas tanpa ada ruang rongga pada mulut dan juga kerongkong dia. Sebab nak sampai ke paru pun masih lagi ada ruang rongga. Dan jika kita lihat pada skrin juga, pada ruang rongga itulah terdapatnya alif, waw dan ya mat. Kenapa alif, waw dan ya mat ini? Dan tidak ada baris padanya. Macam mana kita nak baca alif, waw dan ya ini? Kita kena faham. Iaitu secara umumnya disebut sebagai makhraj al-jawf. Umumnya makhraj tentang rongga, kerongkong dan mulut. Tetapi dia ada juga padanya itu makhraj khas. Iaitu mesti ada yang fokus pada makhraj ini. Iaitu makhraj ini dia tumpu kepada makhraj, iaitu makhraj muqaddar. Iaitu pada kadar-kadar panjang bagi menghasilkan bunyi yang panjang bagi sesuatu huruf. Sebagai contoh, alif, waw dan ya mat ni. Sebagai contoh, pada surah Al-Fatihah contohnya, pada ayat yang ketiga, iaitu selepas Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, ayat yang keempat iaitu Maliki Yaumiddin. Pada kalimah ma itu, ma berbaris atas ma. Jadi bagaimana kita nak memanjangkan bunyi ma tersebut? Bila kita sebut cara nak bagi panjang, kita akan jadi berfikir, macam mana kita nak bagi panjang? Adakah kita letak di situ 2 huruf mim berbaris atas? Kita akan baca ma. Tidak jadi panjang, jadi berulang. Jadi cara untuk kita memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang berbaris itu, kita letakkan selepas huruf berbaris itu dengan huruf alif, waw atau ya mat mengikut baris huruf sebelumnya itu. Jadi sebab itulah bila disebut tentang makhraj al-jawf, khasnya itu adalah nak cerita dia ni 3 huruf adalah untuk memanjangkan kadar bunyi huruf sebelumnya. Seperti mana contoh ayat keempat surah Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ma panjang disebabkan apa? Ma berbaris atas ma. Nak panjang ke bunyi ma itu, kita letakkan huruf alif mat selepas dia. Alif yang tidak ada apa-apa tanda padanya. Sebab tu bila dia letakkan alif mat selepasnya, barulah huruf mim berbaris atas itu kita boleh panjangkan kadarnya mengikut kadar yang ditetapkan. Sebagai contoh ayat keempat surah Fatihah, ma itu dengan kadar 2 harakat sahaja. Ataupun nama hukum, bila kita belajar hukum tajuk ini, hukumnya dinamakan sebagai mat asli. Ataupun mungkin bagi orang yang lama dikenali sebagai mat tabi'i. Ataupun orang yang lebih lama lagi dikenal sebagai mat zati. Walaupun ada 3 nama, tapi nak ceritanya pada hukum-hukum ini ialah mengkhususkan cerita pasal kadar bagi kalimah tersebut hanya maksimumnya adalah 2 harakat sahaja. Ataupun kita guna istilah zaman sekarang, kita sebut sebagai mat asli. Orang sekarang kenal dengan nama mat asli. Jadi nak panjangkan ma itu, kita letak alif selepasnya. Begitu juga jikalau kita nak memanjangkan sesuatu huruf itu, kita lihat pada baris dia. Kalau ma tadi berbaris atas, maka selepasnya itu kita letak huruf alif mat.
Jikalau kita nak memanjangkan satu huruf yang berbaris bawah, maka kita letakkan huruf selepas itu ialah huruf yamat. Sebagai contoh kita boleh ambil pada surah Fatihah. Saya letak di skrin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai contoh Ar-Rahim, ha baris bawah hi. Nak panjangkan hi itu kita letakkan huruf yamat. Barulah kita boleh memanjangkan bunyi huruf ha baris bawah tadi. Kalau kita tidak letakkan huruf yamat di situ, adakah kita boleh memanjangkan bunyi huruf ha tersebut, ha baris bawah tersebut? Mustahil. Dia mestilah ada sesuatu dia letakkan selepasnya itu untuk membolehkan dia dibaca dengan melebihi kadar satu harakat yang biasa digunakan. Itu fungsi huruf alif, waw dan ya mat. Begitu juga contohnya terakhir iaitu waw mat. Masa bila kita nak guna huruf waw mat ini? Iaitu ketika mana sebelumnya itu huruf yang berbaris hadapan, barulah kita nak panjangkan huruf tersebut, kita letakkan huruf waw mat selepas dia. Sebagai contoh, kita sudah di surah Fatihah ada tak? Di surah Fatihah ada pada ayat yang terakhir iaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Dha bayi depan du. Lepas tu kita nak panjangkan dia itu mesti kita letakkan sesuatu selepas dia iaitu huruf waw mat. Jikalau tiada huruf waw mat selepas huruf dha bagi hadapan, maka kita tidak boleh memanjangkan bunyi dha itu dengan kadar 2 harakat. Syarat dia mesti letak huruf mat selepas huruf yang hendak kita panjangkan tersebut. Ghairil maghdu, 2 harakat panjang disebabkan adanya huruf waw mat selepas dia. Itulah fungsi huruf-huruf mat ini. Dan asal bunyi huruf mat ini ialah datang daripada al-jawf, iaitu rongga kita. Itulah nak cerita pasal yang pertama, makhraj al-jawf. Apa fungsi makhraj al-jawf? Memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang berbaris. Dia tak cerita pada makhrajnya, tidak cerita nak keluarkan bunyi huruf ni macam mana, tidak. Di sekadar nak khabar yang pertama ini menghasilkan bunyi yang panjang, mari daripada mana? Mari daripada rongga kita, rongga kerongkong dan juga mulut al-jawf. Kalau kita kata mari daripada rongga mulut sahaja, mustahil. Sebab apa? Sebab bunyi itu mesti juga ruang udara mesti mari daripada bawah lagi, iaitu kerongkong. Jadi bila cakap bab bunyi huruf yang panjang ini mesti melibatkan kerongkong juga. Bahkan ada ulama mengatakan bahawa makhraj ini juga melibatkan pada paru-paru. Itu ada, ini merupakan khilaf ulama. Tapi apa yang kita belajar, al-jawf ialah makhraj yang melibatkan kerongkong, rongga kerongkong dan juga rongga mulut kita. Itu yang pertama. Jadi al-jawf ni tidak ada masalah sebenarnya. Bukanlah kita nak tahu di manakah keluar cara sebutan satu huruf, tidak. Dia hanya fokus kepada memanjangkan kadar. Bagaimana kita panjangkan kadar, di sinilah tempat keluarnya kadar yang panjang itu. Itu yang pertama. Jadi yang keduanya kita akan masuk kepada pembahagian yang kedua iaitu makhraj al-khalqu, ataupun kita kenali sebagai makhraj khalqum, ataupun ada sebut sebagai makhraj kerongkong. Makhraj tekak saya tak pernah dengar lagi lah, jarang-jarang orang mungkin sebut makhraj tekak, tapi dia lebih dikenali sebagai makhraj khalqum. Khalqum kita ni bahagian tekak kita ni, kerongkong kita bahagian dalam. Jadi kita kenal dengan pengenalan dia. Makhraj khalqu ini apa dia? Iaitu sebagai kita boleh lihat di skrin ni, makhraj ini datang daripada kerongkong ataupun khalqum ataupun tekak kita. Bahasa mudah tekak kita ni menghasilkan 6 huruf yang khusus bagi dia. Bukan kita kata tekak ni tak keluarkan apa-apa huruf, tidak. Dia ada 6 huruf yang mari daripada tekak kita, yang tidak melibatkan lidah kita bila kita nak sebut huruf tersebut. Kita ingat balik, bukanlah nak sebut semua huruf yang 29 huruf hijaiyah ini, huruf bahasa Arab ini, bukanlah melibatkan lidah sahaja. Tidak. Bahkan ada huruf hanya melibatkan kerongkong sahaja. Lidah kita tak ngusik pun. Tak usik pun lidah kita. Tetapi mari bunyi itu mari daripada punca dia, mari daripada kerongkong kita, mari daripada tekak kita ini. Kita lihat. Dan secara umumnya makhraj khalqu, kerongkong, tapi dia ada khas dia.
Apa dia khasnya pada makhraj ini? Pada makhraj ini ulama mengatakan bahawa terdapat 3 makhraj khas. Sekejap umumnya cerita bak tekak, tapi ulama kata ada orang kata penumpang dia itu pada 3 tempat di dalam kerongkong kita. Pertama, pangkal kerongkong. Yang kedua, pertengahan kerongkong. Dan yang ketiga, hujung kerongkong. Kita lihat. Kita lihat pada makhraj huruf kerongkong atau makhraj halqi. Ada orang sebut halqi, khalqu, khalqum, kerongkong. Nama yang sama belaka. Jadi bila kita lihat pada gambar itu, kita nampak ada 6 huruf tetapi masing-masing berada pada tempat yang berbeza dan dia berpartner. 2 ada di atas, 2 berada di pertengahan dan 2 berada di bawah. Jadi bila kita lihat balik di sini, macam saya sebut tadi, ulama mengatakan bahawa dia ada 3 tempat yang khas pada makhraj al-khalqu ini. Iaitu pertama, pangkal kerongkong ataupun disebut sebagai aqsal khalqu. Pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong ni mana? Atas ni ke bawah? Itu kita kena faham. Bila sebut pangkal kerongkong, maknanya dia duduk di paling bawah. Leher kita ni seperti mana digambar. Daripada gambar di skrin masing-masing ini. Pada kerongkong kita ada 3 pembahagian. Di atas ni, di atas ni dia selepas hujung lidah kita yang paling belakang sekali tu, di pangkal lidah kita ni depan ni hujung. Belakang sekali kita panggil sebagai pangkal lidah itu. Selepasnya itu disebut sebagai hujung kerongkong. Bermula pada hujung kerongkong kita dan selepasnya ada pertengahan kerongkong kita dan bawah sekali ni dipanggil sebagai pangkal kerongkong. Masing-masing 3 tempat ini mempunyai 2 huruf pada tempat masing-masing. Jadi kita tengok yang pertama aqsal khalqu ataupun pangkal kerongkong ini terdapat 2 huruf, iaitu huruf hamzah dan juga huruf ha, orang kata ha bulat. Ada orang sebut ha sipo. Yang pasti dia bukan ha maftuhah, bukan ha terbuka yang biasa kita lihat. Ni ha bulat. Ha bulat lah saya sebut ataupun ha sipo. Ataupun ha ni juga disebut sebagai ha yang ada pada logo Ma'had Hijrah. Ha itu. Ha ini hamzah dan juga ha. Bila sebut hamzah dan juga ha, macam mana kita nak tahu keluarnya pada pangkal kerongkong ini? Macam mana kita nak letakkan sebutan itu keluar mari dari bawah sekali? Syarat dia mestilah kita meletakkan baris pada huruf-huruf ni untuk kita rasa di mana dia keluar. Kalau dia mati pun boleh kita rasa sebenarnya. Tapi mengikut kaedah yang tersendiri. Jadi bila kita sebut huruf hamzah di baris di atas Jadi sebut tu janganlah kita letak tu mari daripada atas ni. Tidak, dia letak di mari daripada pangkal bawah sekali. Begitu juga dengan partner dia ihdina. Bukan di atas. Ha pada di atas, di pada tempat yang lain. Tetapi pada ha sipu ataupun ha bulat ini dimari pada pangkal kerongkong paling bawah. Ihdina. Bahkan ada setengah guru mengajar bahawa ihdina itu kita rasa mari daripada dada kita. Ihdina. Dia ada sebahagian guru mengajar dengan kaedah tersebut. Tapi ada sebahagian lain menyebut sekadar kita rasa di bawah ni sahaja. Ihdina. Mari daripada bawah ni pangkal kerongkong. Begitu juga nak i u. Nak sebut ni kita ambil contoh, kita takbiratul ihram ketika kita solat. Allahu Akbar. Allah kita kena jaga molek pada lafaz tersebut. Sebab ramai orang yang melakukan kesalahan ketika menyebut huruf di situ. Ada orang sebut ada sebut Allah ataupun Allah, Allahu Akbar. Ada ramai orang buat kesalahan sebegini. Ini kita kena elokkan kerana ia melibatkan hukum solat kita pula. Bukan kata orang awam sahaja buat kesalahan sebegini, bahkan ada di kalangan imam solat juga terlepas pandang tentang perkara ini. Jadi kita kena elok daripada melakukan ini. Kita kena hati-hati ketika kita menyebut sesuatu huruf. Lebih-lebih lagi melibatkan solat kita. Jadi bila kita takbiratul ihram kita sebut bagi kalimah yang betul Allah, bukan Allah, bukan Allah.
Kena hati-hati dari segi makhraj huruf yang kita nak sebut huruf tersebut. Seperti contoh a tadi. Tu yang pertama. Pangkal kerongkong ada 2 huruf, a, i, u dan juga ha, hi, hu. Ihdina contohnya. Ataupun kalimah-kalimah yang lain. Tu yang pertama, pangkal kerongkong. Yang kedua, kita lihat pada kedudukan yang kedua, iaitu pertengahan kerongkong ataupun awsat al-khalqu. Pertengahan kerongkong ini juga terdapat 2 huruf padanya, iaitu huruf ha maftuha, ha terbuka, bukan ha bulat tadi, bukan ha sipu tadi, tapi ha yang terbuka bunyi sedikit pedas, ha, dan juga pakna dia iaitu huruf ain, huruf a. Jadi pada kedua-dua huruf ini juga diperlulah para pelajar memberi penekanan yang lebih. Kerana apa? Kerana pada kedua-dua kalimah ini, pada kedua-dua huruf ini, pada kedua-dua huruf ini, ramai orang melakukan kesalahan ketika menyebut kedua-dua huruf ini. Salah dari segi makhraj huruf. Sebab apa saya kata salah dari segi makhraj huruf? Kerana kedua-duanya tidak menempati cara sebutan yang betul. Sebagai contoh huruf ha pedas. Ha pedas, ramai orang melakukan kesalahan pada bunyi huruf ini. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim tersebut ramai orang baca dengan menggunakan ha bulat sahaja ataupun ha sipu sahaja. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang baca sebegitu, sedangkan bukan begitu bunyi huruf ha. Bunyi huruf ha tidak dia mesti menghasilkan bunyi orang seakan-akan bunyi orang yang makan benda pedas. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kita tekan ha tu sampai seperik lidah ha, tidak. Tapi cukup syaratnya kita rasa duduk pada pertengahan kerongkong kita ataupun dibunyikan bunyi sedikit pedas pada huruf tersebut. Contoh yang lain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ha mesti bunyi ha pedas gitu sikit. Jangan kita baca Alhamdulillah. Bila kita baca sebegitu, maka menunjukkan kita telah menukar ha maftuhah tadi, ha pedas tadi, kepada ha simpul. Maka ini merupakan kesalahan dari segi sebutan huruf yang kita baca Al-Quran itu. Kita kena elak. Bila kita salah sebutan, salah huruf, maka ia telah menjadi lahnu jali, kesalahan yang besar, kesalahan yang nyata. Yang mana saya telah sebut pada pelajaran yang lalu, bila kita lakukan lahnu jali, maka hukum dia adalah haram. Bila kita sebut haram, maka berdosa bagi seseorang yang melakukan kesalahan tersebut dengan sengaja. Na'udzubillah min zalik. Kita kena elak daripada melakukan kesalahan ini. Mungkin bagi kita rasa kecil je kesalahan ini. Tetapi penilaiannya bila kita lakukan benda ini, dia jadi hukum haram, maka berdosa. Jadi dosa ini bukanlah sesuatu orang yang nak rebut. Bahkan orang nak jauhkan dosa ini. Bahkan orang nak buang kalau boleh dosa yang ada pada diri seseorang itu. Maka benda yang kecil inilah kita kena elakkan. Dan kita kena belajar macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada melakukan kesalahan lahnu jali ini. Jadi walaupun kita belajar secara maya ini, secara online ini, tidak kita mesti juga menuntut ataupun berguru dengan seorang guru yang mursyid, guru yang memang dia faham molek dan dia pun memang belajar benda gini. Bukan sebarangan guru lah. Boleh jadi orang ni dia bidang terjun je ngajar tajwid, ngajar Quran. Boleh jadi ada sebegitu. Tapi kita perlulah ada usaha mencari guru yang mursyid, guru yang memang berautoriti, boleh mengajar dengan cara yang betul. Jadi apa yang saya sebut hari ini mungkin kita boleh dengar, kita boleh faham dari segi teori, tapi dari segi praktikal dia memerlukan bacaan kita diperdengarkan kepada guru yang mursyid. Itu benda perkara yang tidak dapat elak lah. Mana boleh kita belajar secara teori, secara buku, lepas tu kita rasa baca kita boleh betul dengan cara sebegitu. Mungkin ada orang boleh buat, tetapi saya yakin majoritinya tidak boleh melakukan hal sedemikian. Kerana apa-apa pun pembetulan mestilah dibetulkan oleh seorang guru. Jadi apa yang kita belajar hari ini, kita faham dulu macam mana gaya dia nak buat.
Seterusnya kita perdengarkan bacaan kita kepada guru kita. Mungkinlah pada hari ini kita tidak dapat bersemuka dengan guru kita. Disebabkan kita dalam fasa PKPP ni. Masih lagi dihadkan pergerakan kita untuk keluar rumah. Tetapi kita masih lagi ada alternatif yang lain. Sebagai contoh, kita boleh membuat video call. Ada Webex, ada Zoom, ada Skype. Atau pada aplikasi yang biasa kita guna dalam seharian hidup kita, iaitu WhatsApp, pun ada video call. Kita boleh cuba mesej guru kita, tanya boleh tak tolong dengar bacaan kita sekejap bila-bila guru kita free. Ataupun kita hantar rakaman untuk guru kita dengar dan minta guru kita perbetulkan bacaan kita. Kita kena cuba cari alternatif yang lain. Jangan kita kata tak boleh keluar rumah, maka kita kata tak wajib lah kita pergi betul ngaji lagi ni, sebab fasa gini lagi, fasa tidak selamat untuk kita keluar rumah. Tidak. Bahkan banyak dah ada alternatif ataupun kaedah-kaedah lain yang boleh kita berguru dengan guru kita. Kalau tak boleh cara video, kita boleh call. Telefon guru kita, boleh dengar sekejap, kita nak baca. Ataupun kita hantar voicemail ataupun voice call ke kepada guru kita, message via voice ke. Benda ni antara kaedah-kaedah yang kita boleh buat untuk kita perbetulkan bacaan kita dengan guru kita. Tapi guru pun mungkinlah dia ada waktu yang sibuk, tak sempat nak balas dalam masa yang sama. Mungkin dia boleh ambil masa lah. Mungkin dia balas 2-3 hari selepas tu, tu terpulang lah. Tapi yang penting kita ada usaha nak perbetulkan bacaan kita, insya-Allah. Tu balik kepada pengajian kita. Tu yang kedua, pertengahan kerongkong. Ada huruf Ha dan huruf A. Dan huruf Ain juga saya nak sebut, ramai orang yang melakukan kesalahan juga pada huruf Ain. Iaitu ada orang biasa dibaca huruf Ain ni sampai dia naik kepada rongga hidung. Sedangkan huruf Ain ni tidak melibatkan rongga hidung. Nanti rongga yang kelima nanti kita akan masuk. Bila dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bil Alamin, bila tutup hidung, bunyi sekat pada hidung menunjukkan bahawa ada orang kata huruf Ain itu telah masuk kepada rongga yang tidak sepatutnya, masuk kepada makhraj yang tidak sepatutnya. Benda ni antara kesalahan yang ramai orang buat. Sedangkan huruf Ain ni huruf Ain ni dia hanya duduk pada pertengahan kerongkong sahaja, sama dengan Ha tadi. Jadi bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidaklah kita tekan Ain itu sampai Bil Alamin, Bil A. Kita tekan sampai nak duduk bawah. Kita baca sampai kita tekan kerongkong itu sampai nak tekan bawah ni. Maka tu bukan yang sepatutnya huruf Ain keluar. Sedangkan huruf yang Ain ni keluar adalah pada pertengahan kerongkong. Jadi tekanan pada huruf Ain itu tidak terlalu berat, tidak terlalu berat. Mesti dalam kadar yang sederhana sahaja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak macam Hamzah, dan dia juga tidaklah tekan sangat sampai naik ke hidung. Dia duduk pada pertengahan bunyi sahaja. Dan nak betul macam mana ramai orang buat tekan sangat tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia tekan. Macam mana nak betul naik atas? Kena pergi berguru dengan seorang guru. InsyaAllah guru boleh betulkan. Dia dengar, dia akan sebut kadar dia cukup setakat tu sahaja, jangan tekan sangat. Guru akan perbetulkan. Kalau kita mengaji gini, saya boleh katakan kita tak akan pandai lah, orang kata 100% untuk menyebut secara betul huruf-huruf ini. Kerana kita belajar secara satu hala saja. Saya hanya mengajar, tidak ada tindak balas daripada para pelajar. Tetapi dengan berguru, kita boleh telefon, kita boleh video call, insya-Allah bacaan kita boleh diperbetulkan. Itu berkenaan dengan Ha dan juga Ain. Yang ketiganya iaitu hujung kerongkong. Hujung kerongkong, kedudukan dia itu ialah selepas pangkal lidah, iaitu pada kedudukan terakhir anggota lidah kita itu. Selepasnya itu disebut sebagai hujung kerongkong. Adna khalqu, hujung kerongkong. Jadi pada hujung kerongkong juga terdapat dua huruf, iaitu huruf Kha dan juga huruf Ghain. Kha dan juga Ghain. Ataupun bila kita bariskan dia akan bunyi Gha, Ri, Ru. Okey, pada dua huruf ini
Saya yakin ramai pelajar boleh melakukan ataupun boleh sebut dengan sebutan yang betul pada kedua-dua huruf ini. Sebab huruf ini berada pada kedudukan yang mudah saja untuk kita lafazkan. Sebagai contoh, kita sebut huruf kha ini. Bila kita sebut kha berbaris atas kha, cara sebutan kita itu kita rasa pada hujung kerongkong. Kha. Seperti bunyi dia seperti mana kita nak seseorang yang nak meludah, dia mengumpul dulu aliu dia ni pada kerongkong ini. Kha. Bunyi kha, khi, khu. Jadi kedudukan dia tu pada hujung kerongkong ini. Mudah saja nak buat. Cara nak buat kita macam nak buat bunyi orang nak ludah aliu lah. Jadi situlah tempat keluarnya bunyi huruf kha. Kha, khi, khu. Dapatnya dia huruf ghain. Apabila kita bariskan huruf ghain ni dengan baris atas ra, ri, ru. Kita rasa tempat yang sama dengan kha tadi. Cuma kha tu bunyi macam aliu nak keluar, orang nak keluarkan aliu. Tapi ra, ri, ru ni kedudukan dia juga kita rasa pada hujung kerongkong kita ini. Tempat yang sama. Dan kedua-dua huruf ini bagi saya para pelajar tidak menghadapi apa-apa masalah ketika nak menyebut kedua-dua huruf ini. Kerana kedua-dua huruf ini berada tempat yang mudah untuk dilakukan. Jadi kita tengok pada slide. Pada contoh ayat saya bagi. Contoh ayat Al-Quran. Pada contoh bagi huruf Hamzah saya letak di situ. Afaja'alahum ka'asfim ma'kul. Salah satu kaedah yang ulama tetapkan ialah kita mematikan huruf yang kita nak cari itu, dan sebelumnya itu kita bariskan huruf yang berbaris. Contoh sini huruf mim berbaris atas ma bertemu dengan hamzah yang mati. Jadi kita boleh keluarkan bunyi hamzah tu kedudukan yang mana? Ma'kul. Ma'kul. Bila kita sebut ma', kita rasa ma' berada pada pangkal kerongkong, duduk bawah sekali. Ma'kul. Itu antara contoh bagi huruf hamzah untuk kita cari di manakah kedudukan dia. Ada bagi huruf ha pula ataupun ha sipu, sebagai dah contoh tadi, ihdina. Ihdina. Kita rasa pada kedudukan pangkal kerongkong. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Bukan salah. Ihdina. Rasa duduk bawah sekali. Tu kedudukan yang paling tepat bagi huruf hasipu ini. Yang seterusnya ha pedah. Macam saya sebut tadi, alhamdulillah, contoh yang mudah. Ataupun pada contoh ayat ini, fasabbih bihamdi. Fasabbih, bunyi ha pedas. Ada contoh bagi huruf ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka bukan kana. Tu cara sebutan yang tidak tepat. Yang sebetulnya dia pada pertengahan saja. Iyyaka atau iyyaka pada pertengahan kerongkong sahaja. Dan yang terakhirnya contoh bagi hujung kerongkong pada huruf kha dengan ra pada surah Az-Zalzalah. Pada contoh itu surah Az-Zalzalah. Wa akhrajatil. Bunyi seakan-akan kita nak meludah, tapi kita tak meludah. Kita cuma meletakkan bunyi huruf tersebut mari daripada hujung kerongkong kita. Wa akhrajatil. Itu tempat yang sepatutnya. Dan yang terakhirnya pada huruf ghain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mag. Kita rasa duduk pada atas ni. Mag. Bukan duduk bawah. Mag. Tak boleh nak buat bawah. Kita akan rasa dia melibatkan belakang, yang paling belakang lidah kita itu. Selepas itu, itulah tempat dia. Hujung kerongkong. Magdu. Masa ni kita boleh berlatih. Tapi kita nak tahu ataupun nak yakin bacaan kita itu betul atau tidak, kita rujuk kepada guru balik. InsyaAllah guru akan membantu para pelajar insyaAllah. Itu berkenaan dengan makhraj al-khalqu. Ini makhraj pembahagian yang kedua, yang hanya melibatkan 6 huruf sahaja.
Dan bila kita lihat molek huruf-huruf ini, tengok balik pasal telah letak pada skrin. Huruf-huruf daripada makhraj khalqi ini apabila masuk kepada bab nun sukun ataupun nun sakinah ataupun nun mati lagi, orang kenal ilmu tajwid ini dengan ilmu nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf ni apa jadi? Ada hukum dia. Jadi bila huruf-huruf pada makhraj khalqi ini apabila dia melibatkan hukum nun mati atau nun sakinah atau nun sukun ini, semuanya dikenali sebagai huruf izhar halqi. Izhar halqi, khalqi. Iaitu bila nana huruf ini dia mestilah menjelaskan bunyi huruf nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf ini. Sebab apa dia jadi kena jelaskan bunyi nun mati? Ulama terangkan juga disebabkan huruf-huruf ini mari daripada tekak. Tekak ni kerongkong ni bukanlah tempat yang mudah untuk kita menghasilkan bunyi dengung. Sebab menghasilkan bunyi dengung itu hanya melibatkan hidung sahaja. Jadi itu antara sebab yang ulama letak. Jadi insya-Allah pada penerangan yang lebih lanjut, bila kita masuk pada tajuk ini, saya akan terangkan dengan lebih mendalam insya-Allah. Itu berkenaan dengan makhraj al-khalqu ataupun khalqi atau khalqum ataupun kerongkong. Jadi kita kena ingatlah, awal tadi al-jawf 3 huruf. Huruf mat sahaja, alif, waw dan ya mat. Yang keduanya makhraj al-khalqu, ada khalqi atau makhraj khalqum ini melibatkan hanya 6 huruf sahaja yang mari daripada kerongkong kita. 6 huruf mesti mari daripada kerongkong, tak boleh mari daripada tempat lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan masuk sebelum saya rasa kita tak sempat habiskan yang ketiga ini, tapi kita masuk dulu. Setakat mana yang kita sempat, insya-Allah kita masih lagi berbaki dalam 20 minit. Iaitu makhraj yang seterusnya ataupun dikenali sebagai makhraj al-lisan. Apa dia makhraj al-lisan ini? Makhraj al-lisan ini merupakan makhraj yang datang daripada lidah kita. Datang daripada lidah kita. Dan makhraj ini merupakan makhraj huruf yang paling banyak huruf datang daripada dia. Iaitu sebanyak 18 huruf. Jadi makhraj lisan ini merupakan majoriti huruf-huruf hijaiyah. 29 huruf ini, 18 huruf daripada 29 ini mari daripada lidah kita, cara sebutan dia. Jadi yang tempat lain pada kerongkong tadi ada 6 huruf. Ada duduk pada lidah ada 18 huruf. Majoriti duduk pada makhraj lisan ini. Makhraj lidah kita ini. Dan pada lidah kita ini juga bukanlah mari daripada tempat yang sama belaka 18 huruf ini. Bukanlah mari daripada hujung lidah sahaja. Bahkan ulama dia mengkhaskan lagi ataupun dia detailkan lagi pada lidah ini dipecahkan kepada 10 makhraj khas. Ada 10 tempat yang berbeza keluarnya bunyi sesuatu huruf itu. Daripada 18 itu dia dimari daripada 10 tempat lidah kita ini. Kita lihat pada gambar kita. Ni secara orang kata secara kasarnya beginilah kedudukan huruf-huruf yang mari daripada makhraj lisan atau makhraj lidah kita ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia pecah pada ra, nun dengan lam itu sebenarnya tempat yang berbeza-beza. Tengok pada gambar itu ta dan ta satu tempat, satu yang khas. Lepas tu tha dha dha satu tempat yang khas. Dan juga sin zai dengan sad juga tempat yang khusus juga, satu tempat. Ra satu tempat yang lain, nun satu tempat yang lain, lam satu tempat yang lain. Dan juga jim, shin dengan ya itu tempat yang sama. Jadi kita ada dah berapa? 3, 4, 5, 6, 7 tempat dah. Dan qaf satu tempat, 8 tempat yang ke-8, kaf tempat yang ke-9 dan dad tempat yang ke-10. Yang inilah 10 tempat yang khas datangnya ataupun keluarnya bunyi sesuatu huruf pada makhraj ini. Itu secara umum dia dah. Jadi kita kena ingat 18 huruf bukan mari tempat yang sama belaka. Maka dibahagikan kepada 10 tempat yang berbeza-beza. Jadi insya-Allah kita masuk juga lah. Kita masuk ni
sebagai kata umumnya lah, sebagai umumnya ginilah pembahagian dia. Hujung lidah ada 5 bahagian. Pangkal akhir lidah 1 bahagian, pangkal awal lidah 1 bahagian, pertengahan lidah 1 bahagian, sepanjang tepi lidah 1 bahagian, dan tepi hujung lidah 1 bahagian. Ini antara pecahan-pecahan dia. Jadi kita lihat pada gambar ini. Gambar ini saya rujuk kepada kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Saya ambil pada buku ini. Tempat ni merupakan gambar rajah bagi kedudukan lidah. Dah kedudukan lidah tu dia ada tulis lah yang mana tepi lidah, yang mana pangkal lidah, yang mana hujung lidah, yang mana kepala lidah. Ni antara tempat-tempat yang ditunjuk secara gambar. Yang untuk memudahkan kita nampak gambaran di manakah kedudukan makhraj-makhraj khas bagi makhraj al-lisan ini. Boleh nampak dah. Jadi insya-Allah kita akan masuk huruf yang pertama bagi makhraj al-lisan ini atau makhraj lidah ini, iaitu kita akan masuk kepada huruf nun. Huruf nun. Pertama kita masuk kepada makhraj, pembahagian dia ada 10. Kita fokus kepada hujung lidah. Kalau kita ingat balik, hujung lidah ni dia ada 5 bahagian. Hujung lidah sahaja, ni lidah kita. Hujung lidah tu bukanlah dimasukkan dengan hujung ini. Ni kita panggil sebagai tepi lidah, penghujung tepi lidah. Hujung lidah yang dimasukkan dalam kitab tajwid itu ialah pada tapak lidah ini, hujungnya itu pada tapak yang paling hujung. Tapak rasa ini, tapak kita merasa itu, itulah dipanggil sebagai hujung lidah. Kita nilai dia atau kita cari dia pada tapak lidah. Hujung lidah itu pada hujung tapak lidah. Jadi pada hujung tapak lidah ini, ulama telah membahagikan dia kepada 5 bahagian. Ada 5 yang khas. Jadi bukanlah mari daripada tempat hujung lidah ini satu tempat. Ke mana dia tuju itu ada 5 tempat yang berbeza. Contohnya pada huruf nun. Pada huruf nun ini tempat yang dia datang daripada mana? Iaitu mari daripada pertama hujung lidah. Lidah kita ni hujung, tapak lidah ni hujung, bertemu dengan gusi gigi depan bahagian atas. Gusi gigi depan. Gusi kita kena faham lah. Gusi ni benda yang merah ni. Orang kata kulit dalam mulut kita tu dipanggil sebagai gusi. Gusi gigi depan bahagian atas. Gigi depan kita bahagian atas ni dia duduk kat gusi. Hujung lidah sentuh pada gusi. Gusi gigi depan. Maksudnya gigi kita gini, belakang gigi kita ni ada gusi. Gusi. Jadi lidah kita, hujung lidah menuju kepada gusi sini. Jadi di tempat itulah datangnya huruf nun. Huruf nun mari daripada situ. Sebagai contoh, kita nak rasa di manakah keluarnya huruf nun ini, kita cuba kaedah pertama kita matikan huruf yang kita nak cari itu dan diletakkan huruf yang berbaris sebelum dia. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua ialah kita sabdukan huruf yang kita nak tahu di mana dia keluar itu, dan sebelumnya itu diletakkan huruf yang berbaris. Sebagai contoh pada ayat ni, surah Al-Kautsar, inna, kita sebut inna, bila kita sebut kita tahu, kita rasa pertama sekali hujung lidah kita terlibat. Hujung lidah, tapak hujung lidah ni, hujung lidah terlibat. Dan dia pergi ke arah mana? Inna, dia pergi ke arah gusi gigi depan bahagian atas. Betul. Seperti mana ulama sebut, tempat itulah dia keluar. Bila kita buat, memang tempat itulah yang kita lakukan. Maka itulah yang sebetul-betul tempat keluar bagi makhraj huruf nun. Dan makhraj huruf nun ni jarang orang salah cara sebutan dia. Biasanya orang memang buat dengan cara yang sudah betul. Inna a'tainakal kautsar. Inna itulah makhraj huruf yang betul bagi huruf nun. Hujung lidah pergi ke arah gusi gigi depan bahagian atas. Itulah yang setepat-tepat dia keluar. Kalau kita tengok gambarnya, di situlah huruf nun itu berada pada kedudukan itu. Tapi menening ulama juga khilaf, yang ini berbeza pendapat tentang kedudukan huruf nun, lam dan ra.
Ada ulama mengatakan bahawa ketiga-tiga huruf ni mari daripada tempat yang sama. Tetapi ada ulama yang lain mengatakan bahawa ketiga-tiga huruf ini mari daripada tempat yang berbeza-beza. Cumanya perbezaannya itu tidaklah sangat ketara. Cuma dia berjirang sahaja pada tempat lidah kita singgah itu. Pada huruf nun, dia bertemu dengan gusi gigi atas itu, bahagian depan sikit. Mungkin lam ni bahagian lain sikit dan ra ni bahagian yang lain sedikit. Tapi masih lagi berlaku pada kejiranan yang sama. Itu pada huruf nun. Boleh nampak dengan gambar rajah yang saya bagi ni. Itu bagi huruf nun. Dan huruf nun ni biasanya tidak ada masalah, insya-Allah. Yang keduanya ialah huruf ra. Kita cuba masuklah sebanyak huruf yang kita sempat sahaja. Masih lagi pada tajuk hujung lidah. Hujung lidah. Pada huruf ra ini, hujung lidah bawah bertemu dengan gusi gigi atas bahagian depan. Hujung lidah, masih lagi pada topik hujung lidah. Tetapi hujung lidah yang dimasukkan di sini tempat yang berbeza dengan hujung lidah pada makhraj huruf nun. Pada huruf nun tadi saya kata hujung lidah itu pada atas tapak. Tapak yang hujung ini, tapak lidah, contohnya tapak lidah ini, dia duduk pada hujung lidah ni, hujung tapak. Tetapi bagi huruf ra, dia duduk pada kedudukan hujung lidah bawah. Maksudnya hujung lidah bawah ni bukan pada tapak dah. Tetapi pada tepi lidah ni. Dia lebih dekat dengan tepi lidah. Yang hujung ni, lidah kita gini tapak dia, tapi dia ada tepi dia ni. Yang tepi inilah yang bertemu dengan gusi gigi atas bahagian depan yang menghasilkan bunyi ra. Sebagai contoh, kita baca alhaakumut takatsur, atau hatta zurtumul maqabir, atau cara paling mudah kita nak buat adalah kita sabdukan huruf ra ini dan kita letakkan huruf yang berbaris sebelum dia. Sebagai contoh, zurra. Bila kita sebut zurra ataupun marra, barra, walaupun lidah kita itu menghasilkan getaran, tapi kita dapat rasakan bahawa kedudukan lidah kita itu berbeza dengan huruf nun tadi. Kalau nun tapak lidah, hujung tapak lidah kita, dan ra ini berada pada hujung lidah, tepi lidah, bertemu dengan gusi gigi atas itu. Barra, tarra, tharra. Kita akan rasa kedudukan dia itu sedikit berbeza dengan makhraj huruf nun. Sebab tu bila kita baca, dia menghasilkan bunyi yang lain sedikit berbanding dengan huruf nun. Jadi dan huruf ra juga, seperti mana saya sebut, walau nun tu jarang buat kesalahan begitu juga dengan ra. Ra jarang juga orang buat kesalahan. Cuma ada segelintir orang dia susah ataupun sukar nak menyebut huruf ra yang berketahuan ni. Biasa dia jadi ra. Sebab dia benda ni dia memerlukan kepada latihan sebenarnya. Perlu latihan daripada kecil. Bila tua dah, besar dah, masih lagi tidak mampu lakukan, masih lagi diberi peluang untuk kita berbetulkan. Tapi ada orang yang mana Allah SWT tak izinkan dia menyebut ra. Mungkin dia berlaku satu masalah bagi dia. Dia tidak mampu menghasilkan bunyi ra yang berkata itu. Jadi bagi orang yang sebegitu, ia dimaafkan dari segi hukum, insya-Allah. Tapi selagi kita boleh latih dan kita boleh buat, kita kena bunyikan huruf ra yang sebetulnya. Dan ra ini, daripada makhraj huruf ra ini mempunyai dua jenis bacaan, iaitu tafkhim, tebal, dan tarqiq, nipis. Bila kita sebut ra, kita bunyi tebal sebenarnya. Sedangkan bila kita akan belajar tajuk sifat huruf akan datang, ra ini bersifat dengan nipis. Tarqiq, dia huruf yang menipis sahaja. Tetapi dia bukan huruf isti'la, huruf yang tebal. Tapi ada keadaan membolehkan dia itu, keadaan boleh baca dengan tebal, dan ada keadaan dia kena baca dengan nipis. Sebagai contoh gambaran yang saya bagi itu, apabila ra itu berbaris atas atau berbaris hadapan, maka ra tersebut mestilah berbunyi dengan bunyi yang tafkhim, iaitu bunyi tebal. Ra, arra, urru, bunyi tebal. Tapi apabila dia berbaris bawah, maka daripada tebal dia telah bertukar menjadi bunyi yang nipis. Contohnya arri, barri, tirri.
Bunyi yang nipis. Berbeza dengan bunyi apabila dia berbaris atas dan juga berbaris hadapan. Itulah sedikit sebanyak tentang ra, tapi bila tajuk tafkhim dan tarqiq, insya-Allah kita belajar pada tajuk yang akan datang. Sebab tajuk tafkhim dan tarqiq ini dia mempunyai satu tajuk yang khusus membincangkan perkara tersebut. Pada hari ini kita nak belajar, kita nak tahu di manakah keluarnya bunyi sesuatu huruf. Cuma dari segi latihan, macam saya sebut tadi juga, kita perlu tanya guru kita. Bila dia free sekali nak suruh dia dengar bacaan kita, ataupun kita hantar video, minta tolong guru kita dengar betul lagi cara bacaan kita. Benda tu memerlukan kepada usaha kita. Janganlah bila kita dengar kuliah tajwid, kita rasa kita boleh buat, maka kita tinggalkan praktikal dengan guru kita. Maka tu mesti kita elakkan. Sebab tanpa latihan, tanpa praktikal, kita boleh terjerumus kepada perkara yang salah. Kita perlukan rujukan ataupun orang yang boleh guide kita supaya kita dapat menyebut ataupun membunyikan suatu huruf itu dengan bunyi yang tepat, insya-Allah. Jadi dengan memadakan masa kita dah suntuk, ada masih lagi berbaki 6 minit. Saya rasa untuk tajuk hari ini sampai di sini sahaja dahulu. Kita berhenti pada makhraj huruf ra, iaitu makhraj hujung lidah ini. Makhraj lisan. Masih lagi ada banyak lagi huruf. Kita baru selesai 2 huruf nun dan ra, masih lagi berbaki 16 huruf yang ada pada makhraj al-lisan. Makhraj lisan. Maka insya-Allah kita cuba step by step. Kita jangan kita gopoh sangat nak habiskan semua tajuk dalam masa yang singkat. Kerana boleh jadi kita, bila kita terlalu rushing, kita terlalu tergesa-gesa, kita faham tapi mungkin dari segi praktikalnya kita tidak dapat. Ataupun mungkin kita dari segi teori pun kita berlakunya sedikit salah faham dari segi tempat keluar huruf. Kita tak mahu begitu. Kita cuba step by step. Kita tak mahu laju sangat, tapi kita kalau boleh kita nak semua orang faham dengan kefahaman yang sebaiknya, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak pada hari ini. Saya telah sentuh pertama makhraj al-jawf. Kita ingat al-jawf je ada huruf mak sahaja, alif, waw dan ya. Dan pada al-jawf tu sekadar nak tahu di manakah panjang bunyi sesuatu huruf itu. Yang keduanya makhraj al-khalqi atau khalqu, kerongkong kita ini mempunyai 6 huruf. Sebab dia duduk pada 3 pembahagian dan dia mempunyai 6 huruf. Kita kena ingatlah yang mana pangkal, yang mana tengah, yang mana kerongkong, yang mana hujung kerongkong. Itu antara tempat-tempat pada makhraj al-khalqum. Ada yang terakhirnya pada makhraj al-lisan, kita telah masuk 2 huruf. Yang mana 2 huruf ini dia duduk pada hujung lidah. Duduk pada hujung lidah. Itu huruf nun dan juga ra. Begitulah sedikit sebanyak pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga kita semua ini diberi kefahaman yang sebaiknya. Apa-apa tidak faham, boleh WhatsApp dalam grup masing-masing. Bagi yang mengikuti pengajian Al-Quran Al-Bayan ini, dia boleh tanya pada grup masing-masing. Masing-masing mempunyai guru yang mursyid, insya-Allah. Ataupun bagi yang tidak mengikuti pengajian Al-Bayan, yang orang kata orang awam yang mendengar kuliah ini, boleh juga orang kata type lah, orang kata message ataupun komen di link YouTube pada rancangan ini, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sebelum kita akhiri kelas kita, sama-samalah kita berdoa, membacakan sedikit doa. Moga-moga memberkati majlis kita pada hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبراس والجزام ومن سيئ
سيء لأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.